Virus dulu orang tak tahu. Tengok perut kembung, orang tak tahu kata kanser. Orang kata hantu raya. Hantu raya terkejut. Aku tak buat apa. Macam mana nama aku disebut, kan? Tapi sekarang orang tahu virus dan so on. Saya tidak menafikan elemen sihir tu. Tapi saya nak cerita, kadang-kadang semua orang pasti tak tahu. Bomo dia tak tahu apa. Zaman dulu teknologi pun tak ada. Sakit gigi hantu, sakit telinga pun hantu, barah pun hantu, semua hantu. Tak hantu raya, hantu ayak. Tak hantu raya, pelesit. Tak pelesit macam ni. Tak mambang hijau, semua macam-macam. Assalamualaikum Datuk Mufti, apa doa boleh dibaca untuk menangkis sihir santau atas kedai saya baru buka? Pertama, kita kena tahu bahawasanya ada beberapa hal tentang alam ni. Bagaimana Allah menciptakan alam. Kita mau pengajaran kita di Perlis ni, kuliah kita menerangkan konsep yang jelas di dalam pemikiran manusia sehingga dia memahami agama pada angle yang betul. Kalau tidak, dia menjadikan agama itu misteri. Itu yang jadi tak ketahuan. Allah simple. Allah khaliq kulli syai'. Allah pencipta segala-galanya. Segala yang Allah ada yang apa segala yang ada ni yang menciptanya Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kata yang benda jahat. Jahat tu bukan jahat di sisi Tuhan, jahat tu di sisi kita lah. Pisau tak ada jahat baik. Macam mana orang guna, kan? Allah cipta penciptaan yang berlaku. Kematian semua orang mati. Tapi macam mana manusia tu mati? Kejahatan manusia yang buat. Air baik, tapi manusia yang tenggelam, kerja manusia. Ataupun kadang-kadang manusia pilih tempat itu, kadang-kadang tangan-tangan manusia sendiri. Antara yang dicipta ialah diciptakan manusia, diciptakan jin, dicipta syaitan. Mereka ni bukanlah misteri dalam erti kata misteri apa. Kita tak nampak dia nampak kita. Dia boleh bergerak pantas, dia ada dimensi dia yang tersendiri. Benda tu taklah kata itu penciptaan. Saya handphone ni kita tekan, kita boleh call sahabat kita di Mekah, sahabat kita di luar negara, di Qatar ke di mana ke, di Brazil kita boleh call. Kehebatan teknologi ni tukang sihir Firaun pun tak lewat. Tukang sihir Firaun kalau hidup jam, dia tahu hampa punya lagi canggih. Kuasa sihir apa lang sekeping ni saja boleh muncul kawan punya jauh. Tapi ia bukan satu sihir ke apa, tapi itu adalah membabitkan wave, membabitkan elemen, gelombang yang dulu orang tak tahu, tapi akhirnya orang tahu Allah telah cipta hal ni. It was there. Benda tu dah ada dah masa tu, dan sekarang pun dah masih ada. Manusia cuma bagaimana manusia mobiliskan benda tu, dia guna ataupun dia tak guna benda tu. Virus dulu orang tak tahu. Tengok perut kembung, orang tak tahu kata kanser. Orang kata hantu raya. Hantu raya terkejut. Aku tak buat apa. Macam mana nama aku disebut, kan? Tapi sekarang orang tahu virus dan so on. Saya tidak menafikan elemen sihir tu. Tapi saya nak cerita, kadang-kadang semua orang pasti tak tahu. Bomo dia tak tahu apa. Zaman dulu teknologi pun tak ada. Sakit gigi hantu,
sakit telinga pun hantu, barah pun hantu, semua hantu. Tak hantu raya, hantu ayak. Tak hantu raya, pelesir. Tak hantu pelesir macam ni. Tak mambang, mambang hijau, semua macam-macam. Because at that time orang tak tahu. Kemudian orang tahu virus. Rupanya virus menyanggap lebih daripada hantu lagi. Dia boleh ni bunuh dia dengan antibiotik, boleh kuat pula, kemudian dia boleh imun, kemudian macam-macam. Dia adalah ciptaan Tuhan. Ada dalam tubuh manusia. Tapi ciptaan itu, kuman dan seumpamanya, dia banyak faedah-faedah yang lain. Kerana adanya benda-benda macam ni, mayat dapat diubahkan, mayat akan jadi membusuk, kemudian akan hancur. Kalau tidak, berlambak-lambak manusia mati ni tak hancur, tubuh merata dalam dunia ni. Tak bolehlah kita nak buat binatang mati. Akhirnya berapa bulan hancur, berapa tahun hancur tubuh, membolehkan kehidupan yang lain juga hidup. This is the system. Jin kita tak nampak dia. Kita lebih mulia pada dia dari satu sudut, tapi kita tak nampak dia. Bila kita tak nampak dia, dia nampak kita. Jadi kita rasa takutlah apabila dia ada kerenah-kerenah dia. Kalau kita nampak jin, rasa kita jahat pada dia lagi. Luku kepala anak jin, tak pasal-pasal. Tapi dah tak nampak, tak bayar. Kalau jin betul-betul jahat, macam dia kata, tiap-tiap hari kita kena jin. Adalah orang yang diganggu oleh jin. Quran pun sebut. Tapi taklah seperti itu. Sihir juga demikian. Sihir ialah benda khariq lil adah, benda yang di luar daripada kebiasaan yang kita tengok, berlaku dengan biwasitatus syaitan, dengan perantaraan syaitan. Orang manusia guna syaitan untuk gitu. Kana rijalun minal ins ya'udzuuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Lelaki-lelaki daripada manusia minta perlindungan daripada jin, bertambahlah mereka itu kepada kesesatan mereka. Itu benda yang berlaku, maka dinamakan dengan sihir. Sihir benda kita tak nampak. Bila kita tak nampak, susahlah. Kalau nampak, dia mai katok dengan kayu, tembak dengan senapang ke, tak nampak. Tapi Allah telah jadikan itu sistem dia ada. Untuk itu dia bagi pula prevention untuk kita. Prevention. Dia suruh kita baca pagi-pagi, dia suruh kita baca ayatul kursi. Tapi baca dengan iman. Bukan bila baca ayat kursi duk tanya kursi mana. Bukan. Dengan memahami maksud ayat kursi. Ketika membaca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dia merasakan, katakanlah aku berlindung dengan Tuhan Al-Falaq daripada kejahatan yang diciptakan. Minta dengan keyakinan kepadanya. Demikian bila baca qul a'udzu birabbin nas, kita baca, dia suruh kita berlindung, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan perkataan tu yang power. Macam saya kata tadi, Allah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa yang diciptakan. Kerana keimanan itu, maka Allah mudah-mudahan menyelamatkan kita. Sihir berlaku, dan Allah ceritakan sihir. Sihir pada zaman Sulaiman, zaman Nabi Musa alaihi salam. Jadi satu orang baca, itu prevention. Tapi setelah kena, dia kena cari cure, ubat dia. Ada hadis-hadis Nabi yang dibaca. Secara keseluruhannya, kalau kita baca, ada ayat Quran, hadis Nabi yang diajar, kita baca untuk menyembuhkannya. Mungkin kalau kita tak reti, kita boleh carilah orang yang reti tolong buat untuk kita. Pasal dia satu benda yang kita tak nampak. Dia datang dalam bentuk yang seperti itu.
Macam gelombang ni dia datang, kita tak nampak. Jin juga dengan dimensi dia yang dia datang, dia boleh mengganggu kita. Maka kita doa pada Allah, kerana benda ni Allah rahmat. Oleh kerana kita tak nampak yang ni, dia bagi juga benda yang juga spiritual sifatnya. Bila baca yang ni, dia protect kita. Dengan syarat kita minta kat dia. Baca yang ni, dia protect kita. Maka baca ayat-ayat Allah. Yang ni kena sesi lain lah. Oleh kerana jin ini, kadang-kadang dia adalah makhluk. Makhluk ni ada sifat dia. Ada orang tak boleh tahan bau durian. Ada orang tak boleh tahan bau tertentu. Lipah tak boleh bau tertentu. Orang kata ulang tak boleh tahan dengan belerang, tapi saya tak pasti, tengok lalu juga nampak. Tak penting lah. Ada benda yang binatang tak boleh. Jin hasil daripada analisa pengalaman manusia, nampaknya dia tak apa ngam dengan apa benda. Seperti dia tak ngam dengan waraqatus sidr, dia tak ngam dengan daun bidara. Maka Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah umpamanya, bila ada orang ahli sihir masuk dalam api, keluar tak terbakar, Ibn Taymiyah kata, sekali ni kau masuk pula dengan kau sapu daun bidara di tubuhmu. Dia sapu daun bidara, dia masuk, terbakar dia. Dia kata kerana jin tak suka dengan daun itu. Bukan kerana this is the power of daun bidara, no. Sebab macam itulah, ada bau ni binatang ni tak suka, letak pandan ada binatang ni tak suka, bidara jin tak suka. Kalau kita faham konsep, kita tak ada superstitious minded, kita tak ada khurafat. It's not because benda tu keluar cahaya duk tikam dia, no. Dia tak suka. Panjanglah, nanti jadi khusus pembomohan pula.